your A game. Hi, I am Ilyas Jamil, Managing Director of IX Ventura Tech Sdn Bhd. I have been in the education and technology industry for more than 10 years. And for the past few years, I have been working with a few experts to develop an educational technology solution that will have a major impact to the society. Let me introduce you to Snap. Technological advancement create new educational needs. We need to be more progressive and be quick to adapt to technology. However, we understand that adapting to change is a stressful process, and our main concern is the mental well-being of the students as well as the teachers. We want to ensure that no one drops out of school and no one is left behind in education. In IXVT, we are committed to face the wind of change and contribute to the betterment of education. Snap is a game changer. We believe that learning should be fun and inclusive. From pen and paper to snap and submit. School tasks are now effortless with Snap. How easy is that? We can enhance digital literacy while combining the best of both online and offline schooling. We want to make sure that no one is marginalized. That's why we are here offering free subscriptions to our users. Snap is the first online learning platform that integrates mobile game with online learning. Imagine how exciting it is for the students to do homework and their marks can be used as points to play a simulation game called Game Act. This game encourages collaboration and peer support. We are confident that our solution is socially impactful because of our awareness to educate the future and innovate for the children. Gamification in education is the way forward. Our education is our future. Bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah dari SK Stella Maris. Hari ini akan membentangkan ABM bertajuk Kapsul Beracun yang telah dijalankan di sekolah saya. Sebagai pengenalan kepada semua, Sekolah SK Stella Maris telah terpilih sebagai perintis kepada program I Am Free. Program I Am Free merupakan satu program pendidikan dan pencegahan amalan merokok di kalangan murid sekolah rendah tahun 1 hingga 6 bermula
yang berumur dari 7 hingga 12 tahun di sekolah rendah. Program ini merupakan usaha-sama Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mencapai Pelan Strategi Kawalan Tembakau 2015 hingga 2020 dan sasaran global NCD Target by 2025, iaitu mensasarkan 9 indikator dan salah satu indikator adalah melalui strategi melindungi golongan merokok dari bahaya asap rokok, iaitu dengan memperkasakan masyarakat membudayakan amalan tidak merokok. Matlamatnya mencapai generasi bebas amalan merokok menjelang tahun 2025. Pihak KKM telah membekalkan pelbagai ABM dan buku untuk kegunaan dalam memberi ilmu mengenai bahaya rokok. Akan tetapi, kami juga digalakkan untuk membina ABM tersendiri. Murid sebagaimana kita tahu sentiasa inginkan yang baharu. Mungkin semua tertanya-tanya, bilakah program ini boleh dijalankan? Kami digalakkan menggunakan waktu ganti guru atau relief guru yang tidak hadir ke sekolah. Guru-guru lain juga boleh mengambil bahan dari tempat yang telah disediakan, iaitu di sudut PPDA sekolah. Saya telah memilih permainan kapsul beracun kerana murid sukakan sesuatu yang menjadi kejutan buat mereka. Kapsul beracun merujuk kepada bahan bantu mengajar yang berbentuk kapsul. Di dalamnya terdapat maklumat berkaitan racun yang terdapat di dalam sebatang rokok. Cabaran kepada sistem pendidikan negara masa kini antaranya adalah untuk melahirkan insan yang berilmu, berketerampilan dan berkepribadian unggul. Untuk menyahut cabaran tersebut, memerlukan bahan bantu mengajar yang bersesuaian serta seiring dengan perubahan zaman yang serba canggih ini. Dalam menghasilkan kapsul beracun ini, strategi pemusatan murid telah dipilih sebagai strategi yang cuba diketengahkan kerana salah satu aktiviti dalam strategi pemusatan murid adalah penerokaan. Justru itu, penghasilan kapsul beracun yang memenuhi konsep penerokaan secara tidak langsung di samping melahirkan rasa seronok untuk belajar. Objektif inovasi bahan bantu mengajar ini adalah untuk melahirkan modal insan yang benci kepada rokok berlandaskan kepada pengetahuan yang diperolehinya, kerana murid akan menyampaikan maklumat tentang bahaya merokok. Kedua, memanjangkan daya ingatan murid berkaitan pengetahuan tentang racun di dalam rokok dengan lebih lama. Ketiga, menjadikan PDPC yang menyeronokkan. Keempat, menjadikan penyampaian maklumat racun di dalam rokok lebih berkesan. Kapsul beracun yang digunakan bagi menerangkan tentang racun-racun yang terdapat di dalam sebatang rokok. Bentuk dan cara-cara menggunakan kapsul beracun ini sangat mengujakan murid untuk melibatkan diri dalam proses PDPC. Bentuknya seperti kapsul berwarna silver yang dihasilkan dari gabungan 2 botol air mineral 1 liter. Di dalamnya terdapat sebatang rokok yang dihasilkan dari 2 biji botol air mineral 500 ml. Akhir sekali, di dalam rokok tersebut terdapat pula 1 kapsul merah yang dihasilkan dengan 2 biji botol berisi air 250 ml. Kapsul merah tersebut tercatat nama racun dan kesannya pada tubuh manusia. Terdapat 20 set kapsul racun yang dilabelkan dari nombor 1 hingga 20 yang memerlukan murid memilih nombor tersebut secara rawak. Murid terpilih akan memilih salah satu set tersebut dan dibenarkan menerokai kapsul tersebut dengan membuka lapisan botol tersebut untuk mengetahui salah satu nama racun yang terdapat dalam rokok. Penggunaan BBM ini melibatkan kaedah penerokaan dan unsur kejutan. Latar belakang untuk menghasilkan kapsul beracun dihasilkan untuk bertujuan untuk menerangkan racun yang terdapat dalam rokok, dihasilkan dari botol minuman plastik terpakai, berkonsepkan penerokaan dan unsur kejutan. Boleh dikongsi penggunaannya untuk semua mata pelajaran. Guru-guru mata pelajaran lain juga boleh meminjam set kapsul beracun ini untuk dijadikan sebagai BBM mereka di dalam kelas. Berguru bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris ataupun sejarah. Boleh meminjam dan boleh memasukkan kad yang bersesuaian di dalam kapsul tersebut untuk digunakan kepada mereka untuk membuat satu BBM kepada mereka. Di dalam kapsul beracun
IM Free terdapat dua variasi penggunaan, berbentuk umum dan pertandingan kumpulan. Isu dan permasalahan. Bahan bantu yang sering digunakan sebelum ini adalah berbentuk poster dan murid hanya membaca terus maklumat yang tertera padanya. Pengajaran dan pembelajaran banyak berpusatkan kepada guru. Murid-murid pada masa kini adalah lebih aktif dan minat kepada perkara-perkara baru. Ianya juga sebagai menyokong kempen kita semula yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan. Botol minuman yang dibuang boleh menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Proses pelaksanaan inovasi. Sebelum cambahan minda, kedua, pembinaan bahan bantu, ketiga, uji cuba dan keempat adalah penambahbaikan. Guru memberi penerangan racun dalam rokok. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Setiap ahli pasukan perlu memilih nombor. Kapsul diambil berdasarkan kepada nombor tersebut. Kapsul yang diambil akan dibuka semasa PDPC. Nama racun dalam kapsul dibaca oleh murid. Nama racun dalam kapsul diletakkan di papan khas. Aktiviti ini berjalan secara bergilir-gilir antara kumpulan A dan kumpulan B. Sebagai kapsul beracun yang mana sesiapa yang mendapat kapsul yang paling merah yang paling banyak, dia akan dianggap sebagai kalah. Manakala yang mendapat kapsul yang berbentuk warna biru akan dianggap sebagai pemenang. Selepas PDPC, guru memberi refleksi kepada aktiviti tadi. Guru membuat penilaian secara rawak kepada murid. Penambahbaikan pada aktiviti dinilai kembali. Hasil dapatan dari penggunaan BBM ini adalah guru berjaya menarik minat murid untuk mengenal jenis dan nama racun yang terdapat di dalam rokok. Kesinambungan dari minat tersebut, murid mudah mengingati nama dan racun yang terdapat pada rokok tersebut. Dan dalam jangka masa yang lama, murid akan mengekalkan ingatan tersebut. Seterusnya akan menjadi benteng diri dari terpengaruh dengan rokok. Impak ataupun kesan. Sebelum inovasi, murid kurang memberi tumpuan. Kedua, kurang menyeronokkan. Ketiga, 5 dari 15 orang dapat mengingati nama racun di dalam rokok. Selepas inovasi ini dijalankan, murid menjadi lebih fokus kerana terdapatnya permainan. Dan juga ianya menyeronokkan. 10 dari 15 orang murid dapat mengingati nama racun di dalam rokok. Kesimpulan dari kapsul beracun yang dihasilkan ini adalah satu kejayaan bagi sekolah kerana murid mendapat maklumat berguna dan menepati objektif khusus PPDA, iaitu melatih murid menjadi penyampai maklumat kepada rakan dan keluarga tentang bahaya merokok. Saya ingin kongsikan pengalaman ibu-ibu yang telah bercerita perihal anak-anak mereka yang bercerita mengenai dengan bahaya merokok kepada saya. Terima kasih atas peluang yang telah diberikan kepada saya oleh pihak JPN Perlis untuk berkongsi maklumat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.